Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan link FB live Soleha pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai Kak Maslawati Masri dari Sarawak. Thank you sebab temankan Soleha live pada jam ini. Okey, hari ini merupakan tajuk perkongsian ilmu daripada Soleha di wall FB Soleha Mat Taha. Tajuk yang ke-297 iaitu fokus urusan akhirat. So, adakah anda semua sekarang ni sedang mempersiapkan diri untuk menuju rumah tempat tinggal kita yang kekal abadi, ataupun kita masih sibuk-sibuk dengan keduniaan yang terlampau sangat sehingga meninggalkan akhirat kita? Okey, mari kita sama-sama perbetulkan dan muhasabah diri kita di petang-petang hari Selasa ni. Kita muhasabah diri, kita renung kembali, adakah kita selama-lamanya akan kekal hidup di dunia ini? Sudah tentulah tidak. Tempat kekal kita, tempat tinggal kita yang kekal adalah di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, sebelum Soleha berceloteh lebih panjang lagi, mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita, majlis taman-taman syurga di dunia ini, dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hari ini tajuk Soleha adalah fokus urusan akhirat. Kita sebagai manusia hidup dekat dunia ni, macam-macam kegiatan yang kita lakukan. Ada yang bekerja, ada yang suri rumah, ada yang mengajar, ada yang berkhidmat untuk negara. So, banyak sangat manfaat yang kita lakukan dekat dunia ini. Tetapi, adakah selamanya kita nak fokus pada keduniaan sehingga mengabaikan akhirat kita? Of course lah tidak. Kita kena seimbangkan antara akhirat dengan dunia. Kita kena seimbangkan supaya Allah permudahkan urusan dunia kita. Jangan kita anggap bila kita fokus dunia 100%, kita akan selamat pada akhirat kita. Tetapi janji Allah, barang siapa yang fokus urusan akhirat lebih daripada keduniaan, Allah janjikan kemudahan buat dirinya. Kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Dua-dua beruntung. Di mana kalau kita jaga akhirat kita, insya-Allah dunia kita akan ikut terjaga. Tetapi kalau kita hanya fokus keduniaan, akhirat kita akan keciciran dan kitalah orang yang rugi di hari akhirat kelak. So, untuk kita fokus urusan akhirat kita, iaitu tempat tinggal kekal kita yang kekal abadi adalah di akhirat sana. Adakah selama ini kita hidup dekat dunia ini, adakah kita setiap hari berfikir, apakah yang aku dapat bantu familyku, macam mana? Bagaimana aku nak bantu family aku untuk sama-sama masuk syurga? Adakah kita pernah terfikir? Ataupun tak pernah terfikir langsung soalan ini? So, petang ni, Soleha nak anda semua buka minda, buka hati. Dengarlah dengan penuh mata hati apa yang Soleha nak sampaikan ni. Tajuk berkenaan fokus urusan akhirat. Sedarkah kalian kita semua ni di akhir zaman? Sedarkah kalian kita ni adalah umat yang terakhir, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan cabaran dunia kita ni. Dunia di akhir zaman, kita dah hampir di penghujungnya. Banyak dah tanda-tanda Allah munculkan. Tanda-tanda kecil hari kiamat dah terlampau banyak. Dan apakah tanda-tanda besar hari kiamat yang bakal kita hadapi? Adakah kita telah bersedia?
Kalau kita tanya diri kita, takut mengenangkan bekalan kita, amalan kita yang masih belum cukup banyak untuk menampung kehidupan kita di hari akhirat kelak. Tanya diri, bagaimana aku nak bawa family aku dengan selamat ke akhirat kelak? Macam mana solat mereka? Macam mana aurat mereka? Macam mana akhlak mereka? Macam mana budi pekerti mereka? Adakah seindah akhlak peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari tanya, adakah aku ni sudah berbakti kepada ummah? Adakah aku telah banyak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang di luar sana? Adakah telah banyak aku berbakti kepada ibu bapaku? Kita tanya setiap hari, adakah semua ni semakin bertambah ataupun semakin berkurang? So, tanda kita nak fokus urusan akhirat ni adalah kita meletakkan Allah 100% dalam kehidupan kita. Di mana kita jaga solat kita jaga kalamullah kita jaga zikrullah kita jaga selawat kita jaga sedekah dan zakat kita, dan kita jaga redha Allah dengan berbakti kepada ibu bapa kita selagi mereka masih hidup dekat dunia ni. Kerana redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa. Kalau kedua ibu bapa redha terhadap kita, bermakna Allah juga redha terhadap kita. Tetapi kalau kita tak dapat keberkatan dan redha daripada ibu bapa, kita jadi anak yang derhaka, anak yang suka melawan cakap, anak yang suka menyakitkan hati ibu bapa, tahulah tempatnya di mana, iaitu di neraka Jahannam. Selagi pintu taubat masih belum tertutup, apalah salahnya setiap hari kita lazimi taubat, minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, minta pengampunan daripada Allah, dan bertaubatlah nasuha, taubat sungguh-sungguh, bahawa kita insaf dan menginsafi segala kesalahan kita yang lalu, dan kita berazam dan bersungguh-sungguh nak jadi anak yang terbaik. Sebab redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa. Ibu bapa sakit hati dengan kita, sebab tu rezeki kita bocor, sebab tu rezeki kita tersekat. Sebab tu banyak lompong-lompong. Kehidupan kita tak bahagia. Kehidupan kita tak tenang. Rupa-rupanya kita banyak buat jahat dekat ibu bapa kita. Kita tak balas jasa ibu bapa kita selagi mereka masih hidup ni. Kita terus menyakiti hati mereka. Kita terus abaikan mereka. Kita hantar mereka dekat rumah orang tua. Walaupun sebenarnya kita, tanggungjawab menjaga ibu bapa tu adalah di tangan kita. Tetapi kita lepas tangan. Mentang-mentang kita banyak duit, kita just tahu hantar mereka di rumah orang tua tanpa kita hiraukan perasaan mereka. Tahu tak bagaimana perasaan mereka bila mereka ada anak yang ramai tetapi seorang pun tak pedulikan mereka? So, adakah ini wajar kita namakan dia sebagai anak yang soleh dan solehah? Menyakiti hati ibu bapa, tak ambil peduli, abaikan. Dan sebab tu kehidupan kita susah. Walau gaji beribu-ribu banyak mana pun Allah bagi, kita dapat hasil kerja kita, tetapi kalau rezeki tu tak berkat, ibu bapa tak redha, Allah tak redha ke atas kita, rezeki tu akan keluar mengalir bocor berair sahaja. Sekejap je dah habis. Dapat 10,000 sebulan, sekejap je habis. Tak ada simpanan, tak ada sedekah, tak ada apa benda yang kita tinggal, tetapi Allah hadirkan macam-macam ujian. Sebab tu kehidupan kita banyak ujian jatuh bertimpa-timpa, sebab kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita abaikan orang yang patut kita jaga dan kita hargai seumur hidup kita. Tetapi kita abaikan, kita tak ambil peduli perasaan mereka. So di sini fokus urusan akhirat kita. Di manakah kita nak tinggal di hari akhirat nanti? Sama ada dua, di syurga ataupun di neraka. Kita pilih mana? Of course lah, kalau tanya anda semua, kita semua pilih untuk masuk ke syurga. Syurga tu adalah jaminan yang sangat terindah. Nikmat syurga tak tergambar dengan kata-kata. Dalam Al-Quran pun, dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Kahfi, banyak Allah terangkan tentang nikmat-nikmat syurga. Rezeki-rezeki di dalam syurga tu tak tergambar betapa manis dan indahnya dengan kata-kata kita. So, fokus urusan akhirat kita. Allah perintahkan kita dakwah sungguh-sungguh. Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmulah dengan mengenal Allah.
Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah itu adalah lebih baik daripada ilmu keduniaan. Di mana bila kita fokus urusan akhirat, insya-Allah urusan dunia kita pun akan turut mudah. Jaga marketing langit 80%, jaga marketing bumi 20%. Jangan kita terlampau melebihkan keduniaan sehingga meninggalkan saki-baki untuk akhirat. So, rezeki kita pun Allah bagi saki-baki je lah. Baki-baki sisa-sisa tu je lah yang kita dapat. So, kalau kita nak rezeki berkat, kita nak rezeki mewah, rezeki yang barokah berganda-ganda, kita jagalah hak Allah, tunaikan hak Allah. Allah suruh kita banyakkan sedekah, sedekahlah. Bantu golongan susah, bantu golongan fakir miskin, bantu golongan yang sangat memerlukan. Allah suruh kita wajib untuk menunaikan zakat. Tunaikanlah zakat mengikut haul yang telah ditetapkan, 2.5% untuk sekian-sekian zakat. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat emas, zakat pertanian dan banyak lagi jenis zakat. Kita kena menuntut ilmu supaya kita nanti tak dipersoalkan di hari akhirat. Kenapa engkau berada di dunia bertahun-tahun tetapi tiada ilmu yang engkau pelajari. Engkau banyak buang masa dan banyak menghabiskan masa dengan sesuatu yang sia-sia. So, tugas kita sebagai manusia di dunia ini adalah fokus urusan akhirat. Jaga urusan akhirat. Sebarkan ilmu bermanfaat. Ajak orang lain untuk turn back to Allah. Sebabnya pahala bila kita buat dakwah ni sama juga dengan kita jihad, seperti kita pergi keluar di medan perang. Jihad ilmu, jihad akhlak, jihad menentang hawa nafsu ni adalah lebih besar daripada jihad segala-galanya. Di mana kita nak lawan nafsu kita ni, nak melakukan perkara kebaikan ni, seringkali hati kita dihasut dengan perkara anasir negatif. Kadang-kadang syaitan berbisik, jangan buat baik, jangan buat baik, jangan sebarkan ilmu, jangan dakwah. Itulah kerja-kerja syaitan, iaitu menyesatkan manusia dan menghalang manusia untuk terus berbuat kebaikan. So, adakah kita nak dengar kata syaitan laknatullah? Of course kita nak dengar sunnah Rasulullah. Of course kita nak dengar saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Soleha sampai hari ni non-stop Soleha kongsi ilmu dengan anda semua. Niat Soleha adalah supaya segala apa yang Soleha share ni akan terkesan di hati kalian, walaupun tak 100%, tetapi ada usaha Soleha kongsikan untuk manfaat ramai orang. Walaupun tak ramai yang tengok ke, tapi Soleha sampai hari ni hampir 300 tajuk Soleha share di wall Soleha secara public untuk niat sedekah ilmu. Dan sebab tu sampai hari ni alhamdulillah rezeki Soleha sentiasa berganda-ganda. Allah gandakan lagi rezeki Soleha sampai hari ni. Dan sehingga hari ni sales Soleha maintain 2 tahun lebih berturut-turut. Soleha maintain sales 5 angka setiap bulan. Asbab bila kita jaga niat kita. Niat kita adalah kita nak sebarkan ilmu yang bermanfaat. Nak orang lain berubah menjadi baik. Asbab kata-kata kita ni mereka dengar terkesan di hati mereka. Dan memang banyak feedback yang Soleha terima. Ramai yang ucap terima kasih sebab sharing ilmu. Ramai yang ucap terima kasih Soleha sebab non-stop dakwah. Saya suka tengok cara Soleha di mana orang yang sangat kuat semangat dan sangat konsisten dalam dakwah ni. Susah nak tengok orang konsisten terlampau lama. Dan inilah yang Soleha pegang. Dan suami pun selalu pesan, kalau nak share, nak buat live, kongsi ilmu, jaga aurat, jaga niat. Niat kita nak kongsi ilmu hanya Allah yang tahu. InsyaAllah. Dan Allah sangat permudahkan usaha yang Soleha lakukan saat ini. InsyaAllah hanya Allah yang mampu membalasnya. Dan Soleha niatkan adalah untuk sedekah ilmu untuk anda semua di luar sana. Sama-sama kita perbaiki diri. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bila masa Allah akan jemput nyawa kita. Adakah sebentar lagi? Adakah sekejap lagi? Adakah esok atau lusa? Kita tak tahu nyawa kita ni bila akan Allah cabut. Tetapi just kita janji dekat diri kita, jadi seorang yang terbaik. Jadi seorang yang terbaik di mata Allah. Tak perlulah kita harapkan pengiktirafan manusia, tetapi cukuplah Allah nilai segala usaha dan nilai murni kita ni hanyalah kerana lillahi ta'ala. Tak perlulah kita nak judge orang riak ke, menunjuk-nunjuk ke, tetapi nawaitu kita, niat kita hanya Allah yang tahu. Betapa kita di sini adalah niat untuk kongsi ilmu, untuk sama-sama berdakwah lillahi ta'ala. Setiap hari Soleha mengaji selalu jumpa ayat perintah berdakwah.
Sebab tu niat nekat kuat di hati soleha, takkan stop dakwah ni, takkan give up dalam dakwah ni. Malah setiap hari kita janji akan improve dan menjadi seorang yang better person daripada hari semalam. Bukannya kita lahir dekat dunia ni semakin attitude kita semakin buruk, tetapi kita ubah kepada improvement. Kita lakukan peningkatan akhlak kita, peribadi kita kepada level yang lebih tinggi setiap hari. Bukannya menjadi seorang yang semakin buruk, insya-Allah. So bila kita fokus urusan akhirat kita, kita jelas matlamat kita, bahawa dengan apa yang kita kongsikan setiap hari ni ada saham pahala dia. Dan Allah telah janji 3 perkara yang akan berkekalan walaupun engkau telah meninggal dunia, iaitu doa anak soleh-solehah yang pertama, yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang disebarkan, dan yang ketiga adalah sedekah amal jariah. Kalau kita berpegang dengan 3 perkara ni, insya-Allah pahala kita akan mengalir tak putus-putus. Akan mengalir terus walaupun kita dah meninggal dunia ke, ada saham akhirat kita dan menjadi ladang pahala yang tak putus-putus sampailah hari kiamat nanti, akan terus mengalir dan kita akan dapat merasai kenikmatan pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pentingnya jaga niat. Jaga niat bahawa sahaja aku bekerja, berdakwah, berniaga, bermuamalah, berurus niaga dan apa sahaja pekerjaan, niatkan sebagai kerana Allah Ta'ala. Sebab tu setiap hari jangan jadikan alasan anak-anak ni adalah penghalang kejayaan kita. Sebab tu Soleha kata, Soleha ada anak 4 orang, itu bukan alasan untuk Soleha untuk menggagalkan diri berjaya cemerlang dalam bisnes ni. Tetapi Soleha jadikan anak yang 4 orang tu adalah rezeki daripada Allah. Di mana Allah bagi rezeki dekat kita 4 orang anak tu adalah mereka semua adalah penarik rezeki sebenarnya. Allah bagi rezeki melalui rezeki anak-anak, melalui rezeki suami yang hafiz Al-Quran. So di situlah kita pasakkan dekat hati kita bahawa anak-anak ni adalah anugerah, bukan bebanan. Anak-anak ni adalah rezeki. Sebab tu dalam rezeki kita ni ada rezeki anak-anak kita, ada rezeki suami kita, ada rezeki ejen-ejen kita, ada rezeki dropship kita, ada rezeki staff soleha, ada rezeki semua orang. Sebab semua yang berkaitan dengan dakwah ni semua dapat rezeki yang sama. Dan kalau kita stop dakwah tiba-tiba, kitalah orang yang berdosa, kitalah orang yang zalim sebab kita putuskan rezeki antara satu sama lain, di mana ada kadang-kadang ada ejen yang struggle nak beli susu dan pampers anak. Tetapi kalau kita tak guide mereka betul-betul, kita tak ajar mereka betul-betul, kitalah yang berdosa. Akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti, kenapa engkau jadi leader, jadi pemimpin tapi tak pimpin betul-betul? Kenapa engkau jadi pemimpin, leader tetapi banyak lepas tangan? Tak jaga amanah Allah, tak guide bersungguh-sungguh. Sebab tu ada masanya kalau kita penat, kita rehat sekejap. Tanya diri, adakah aku dah buat yang terbaik daripada hari semalam? Adakah aku dah bantu ramai orang hari ni? So tanya diri. Bila kita sedar banyak sangat kelemahan diri kita, automatik kita akan improve diri kita. Kita akan bangkit semangat luar biasa untuk bantu ramai orang. Sebab bila kita fokus urusan akhirat, sebenarnya kita sedang banyak bantu orang lain dalam urusan rezeki. Di mana kita ajak orang berubah kepada yang lebih baik. Di mana sebelum ni tak tutup aurat sempurna, dah tutup aurat sempurna. Di mana sebelum ni tak pernah pergi masjid, dah pergi masjid solat berjemaah. Di mana sebelum ni tak pernah mengaji, sekarang ni dah hari-hari mengaji. So ini adalah hidayah. Hidayah dan kejayaan yang sangat besar di sebalik kejayaan FTR. Di mana kami fokus matlamat adalah nak tarik tangan ramai orang di luar sana untuk turn back to Allah, untuk fokus urusan akhirat. Di mana kalau kita ada ujian bertimpa-timpa, mesti ada salah silapnya. Dan itulah yang kita nak kena repair, dan itulah yang kita nak kena perbaiki setiap hari, insya-Allah. So jangan putus asa. Jangan putus asa dalam dakwah ni, kuatkan semangat. Sebabnya Allah bagi apa yang kita usahakan. Allah lihat setiap usaha kita. Setiap pengorbanan kita tu akan Allah balas di hari akhirat nanti. Dan inilah jaminan tiket untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Just sabar sahaja. Sabar dan teruskan, jangan give up. Kalau penat, rehat sekejap and then bangkit. Jangan kita stop terus. Jangan kita give up terus. Sebab
Rasulullah tak pernah pun putus asa. Rasulullah sentiasa menyambung dakwah dia sehingga hujung nyawa, sehingga saat kematiannya pun di bibirnya hanyalah ummati, 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 iaitu umatku, umatku. Dia tak fikir keluarga dia saat tu, tetapi dia fikir golongan yang lebih besar, iaitu umatnya. Kita semua ni, dia risau. Adakah umatku nanti akan aku kenal mereka di hari akhirat? Sebab mereka tak pernah berselawat. Mereka tak pernah rindu kepadaku. Mereka tak pernah kirim doa kepadaku. Dan mereka langsung tak pernah nak lazimi selawat. Dan orang yang selalu berselawat akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Dan kita nak Rasulullah kenal kita, banyakkan selawat, fokus urusan akhirat, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan mengaji, jaga solat kita. InsyaAllah sebaik-baik manusia adalah mereka yang bersyukur dengan cara menjaga amal ibadah dia. Sentiasa improve diri kita dari hari ke sehari, insyaAllah. Semoga bermanfaat perkongsian soleha hari ini. Cuma niat soleha di sini adalah untuk membantu anda semua sama-sama untuk improve diri menjadi hamba Allah yang disayangi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hinggalah nafas terakhir kita, insya-Allah. Soleha doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, fokus urusan akhirat, insya-Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.